analisis penyata keuangan, yang mana analisis penyata keuangan pun benda ni awak dah tahu, cuma awak kena ingat formula lah kan. Formula, dan formula itu mesti ditulis sebab ada markah. Formula mesti ditulis sebab ada markah. Jangan tak tulis. Okey, sebab ada markah kat situ. Markah ni dia boleh jadi satu markah. Rugi kalau kita tak guna. Okey, kemudian jangan lupa nyatakan unit pengiraan. Sebab pengiraan kita itu sama ada di dalam peratus, dalam unit, dalam kali. Yang ini kena firm jawapan awak. Jawapan awak mesti firm. Sebab kalau tertinggal unit ini, kemungkinan kita tak ada markah. Okey. Seterusnya, kalau soalan yang melibatkan perbandingan. Perbandingan antara perniagaan A dengan perniagaan B disuruh kira. So, sebaik-baiknya kita guna bentuk jadual. Bentuk jadual. Ataupun tahun pertama, tahun kedua. Maksudnya kita perlu ada 3 kolom lah. Kolom pertama tu untuk tulis dia punya apa yang soalan dia. Lepas tu formula dia. Lepas tu jalan kerja dia sebelah. So kena 3 kolom. Okey, seterusnya soalan kebat. Okey, dalam soalan ni dia ada suruh kita memberi pandangan, berfikir. Okey, so tapi fikiran kita tidak perlu jauh melangkaui apa yang kita tak tahu. Apa yang perlu kita jawab adalah ikut nisbah yang kita kira. Contoh, dia kata prestasi perniagaan mana yang lebih baik, menguntungkan. So apakah nisbah yang relevan kita ambil? Yang itu yang kena ni lah. Lepas tu kita kata perniagaan A lebih menguntungkan kerana nisbah keberuntungannya apa dia? Peratus tokokannya lebih lebih tinggilah. Sebab kita tahu dia lebih baik, maksudnya dia lebih tinggi yang daripada satu lagi. So itu adalah cara kita menjawab soalan analisis. Saya tak nak awak melalut-lalut cerita, perniagaan ini gini. Awak tahu ke cerita perniagaan tu? Kita tak tahu kan? Jangan buat sembang kosong di sana. Tidak ada jawapan yang melalut-lalut. Kita straight to the point mengikut pengiraan kita lah. So itu kita kena ambil. Kalau kita nak kira keberuntungan, kita ambil nisbah keberuntungan. Kalau kita nak tengok kepada kecekapan, kita tengok nisbah apa? Nisbah apa kita guna untuk tengok kecekapan? Ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Kita ada beberapa nisbah, ada 3 nisbah kan? 3 nisbah. So kena tengok kecekapan, kecairan. Kecairan ni nak tengok mana yang bagus lah. Aliran tunai dia bagus. Alright. Awak dengar tengok soalan ni bawah ni. Anda diganti menghitung perkara berikut. Markup. Pernah dengar perkataan markup? Pernah. Apa markup? Apa markup? Tokokan je. Tokok. Markup is tokokan. Margin? Margin apa? Dia sebut margin je. Margin untuk kasar kan untuk bersih? Kasar. Untung kasar. Pandai awak. Untung kasar. Margin, kau sebut margin tu margin untuk kasar. Okay. Alright. So, boleh tak jawab soalan ni? Siapa datang tu? Okay. Cara menjawab soalan ini, kalau kita perhati, ini dia bagi akaun pengasingan untuk rugi. Ini dia bagi penyata kedudukan kewangan. Semuanya untuk mencari jawapan inilah. Okey. Maklumat yang nombor tengah-tengah ni, ini untuk membuat perbandingan nanti. Siapa yang lebih baik, siapa yang nak dipilih. Selalunya dia bagi perniagaan orang lain. Nampak ni, Imran Enterprise. Okey, nisbah semasa dia berapa. Tapi kita tak ada pun kira nisbah semasa. So tak ada relevan. Pulangan atas modal, kita ada kira. Kadar pusing ganti inventory, kita ada kira. So guna yang ini tak ada guna lah.
Sebab tak ada kita kira. Jangan awak pergi kira pula. So, guna mana yang diberi. Okay, dia bagi pulangan atas modal, kita ada kira, so buat perbandingan. Kadar pusing ganti inventory, kita pun kira, so buat perbandingan. Imran dengan Akif, siapa yang lebih? Tengok soalan tadilah. Soalan dia apa dia nak tanya tadi. Okey? Buat kotak ya, Guru. Okey, kejap. Jawab mana nak buat kotak? Ini. Perbandingan. Perbandingan tu tidak. Cuba tengok jawapan. Soalan dia macam apa benda? Prestasi lebih baik mana awak nak guna? Kata prestasi. Mana yang lebih relevan kalau kita kata prestasi? Pulangan atas modal ke kadar pusing ganti inventory? Pulangan. Kadar pusing ganti. Kadar pusing ganti untuk apa? Nak tengok apa? Kecekapan kan? Prestasi untung lah ni, Guru. Ada pasal besarnya. Prestasi ni apa kita kalau kata apakah prestasi perniagaan ni? Apa kita nak tahu? Kita nak tahu apa? Untung. Untung. Kan? Untung. Kalau kita kata cekap tak ke sekolah pula. Cekap tak perniagaan ni? Kalau cekap tu maksudnya apa? Dia punya inventory dia tu kan. Inventory dia bergerak dengan pantas. Itu cekap. Maksudnya dia kalau kita tengok di sini kadar pusing ganti inventory ni, bandingkan dengan yang kita kira ni. Siapa paling cekap? Tapi soalan dia minta prestasi. Prestasi maksudnya untung. Okey? Okey kelas? Okey. So saya harap awak dapat jawab soalan ni macam biasalah, hantar jawapan awak di dalam Google Classroom kita. So